مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Kafir ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaika qayyiman liyunzira ba'san shadidan لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب فتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل
صحة ونفس بعدد كل ما تملك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji-pujian kepada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, kerana masih lagi memberi nafas kepada kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama duduk dalam majlis ilmu. Ini berkenaan dengan al-ihwalul hadis, cerita-cerita tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dibawa datang melalui Nabi terus, ada yang dibawa datang melalui kalamullah, yakni hadis kursi, dan ada yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dan kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin ini pada menghuraikan ihwalul hadis, cerita-cerita yang terkandung dalam hadis. Yang mana penghuraian ini telah pun disepakati oleh ulama bahawasanya segala cerita daripada hadis adalah benar. Tidak sesiapa pun boleh meragukan penceritaan tersebut. Saya rasa cekipan ni kuat sangat lah. Kenapa kitab-kitab saya? Maaf Kak Ani, minta maaf Kak Ani.
Ada ni ke, ada kontrol. Kalau laju macam yang helikopter ni mak terbang. Allah Allah. Okey, kita sambung. Sambung itu saya tanda di sini maka tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat yang demikian itu berkata ya Rabbi salim salim. Ada yang boleh tanda kat lain tak? Ha? Berkata malaikat. Setelah itu malaikat. Okey. Baik. Terima kasih. Okey. Kak Ani, terima kasih Kak Ani. Minta maaf. Maka berseru malaikat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Saya punya kitab tak sama, kalam dia tak sama semua. Okey, maka berseru-serulah malaikat zabannya ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nak? Betul? Minta maaf nah, lari saya punya ni. Bukan kerana angin. Bukan angin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hundur belakang sikit. Wa qala ba'dal ulama. Hundur belakang sikit. Wa qala ba'dal ulama al-awwalu ma ya'kuluna minal kabad ila al-akhirah. Kalam para ulama berkata setengah daripada mereka itu yang ulama, maka bermula pertama-tama yang dimakan oleh orang surga itu ialah hati. Hati apa? Hati ikan. Okey. Kita hundur sikit sebab kita nak mai cerita tentang kabair. Dihidangkan kepada ahli syurga, hidangan yang awal-awal sekali ketika masuk ke dalam syurga, mereka itu diberi makan hati. Kita rasa macam pelik dengar lah. Hati ikan nun. Sesetengah orang dia tak makan hati di dunia ni. Bau hanyak. Kan? Hati dia bau sikit. Sebab hati tu kata ulama fiqh, ia adalah darah beku. Hati itu adalah darah beku. Di antara darah yang dihalalkan untuk makan ialah hati. Sebab hati itu terjadi daripada darah yang beku. Betul? Kalau hati, kita tengok hati ayam pun sudahlah. Kalau kita biak, dia nanti makin mencair atau rupanya darah. Dia tu adalah darah beku yang Allah Ta'ala bekukan di dalam perut setiap makhluk, bukan manusia sahaja. Semua binatang ada hati. Sesetengah orang tak suka makan sebab dia berbau. Bau darah. Lagi satu ada hati ikan pari. Ingat orang nanti buat gulai, sedap dia tapi tak boleh makan banyak. Dia bau dia kuat. Tapi sebenarnya hati itu adalah satu hidangan dalam syurga. Ini hadis akan diberi makan hati. Kalau di dunia ni mungkin makan hati berulam jantung. Kalau disebutkan makan hati berulam jantung, orang tahu dah. Awak tak gemuk-gemuk duk makan hati ya. Makan hati tak gemuk dah. Habis makan hati tu bukan tinggi ke dia punya kolesterol dia? Wallahualam, kita tahulah perkataan yang sedemikian. Baik. Itu yang pertama. Kemudian ahli kabair. Tadi ahli syurga diberi makan hati. Ahli kabair. Yang demikian itu dia kata, yang demikian di makanan pertama-tama sekali diberi makan kepada ahli kabair. Ahli kabair ini siapa? Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dijadikan Allah Ta'ala emas serupa fursah. Maka makanlah mereka itu. Dijadikan emas berupa fursah. Fursah ini ketulan emas yang dicairkan, yang dilunakkan. Seronok dapat makan mah. Orang ahli syurga dapat makan hati. Ahli neraka dapat makan mah. Emas yang dicairkan. Sifat emas yang dicairkan apa jadi?
panas menggelegak. Nah, dia datang berupa fursah. Fursah ni macam sesuatu yang dicairkan, yang dilunakkan. Makanlah oleh mereka itu dan berseru-seru daripada Allah Ta'ala, inilah balasan orang yang lalai dalam dunia padahal meninggalkan akan amal akhirat. Kita pun tengok itu tu. Nah, dia kata ahli kabair ni, ahli-ahli neraka itu diberi makan emas yang telah pun dilunakkan atau emas yang dicairkan bersifat terlalu panas, maka dituangkan ke dalam bekas diberi minum berupa makanan pertama menjadi santapan ahli neraka yang disebut kabair ni, orang-orang yang berdosa besar. Kemudian maka berseru-serulah Malik Zabaniyah ke hadrat Allah Ta'ala bahawasanya pangkat neraka yang di atas tiada ada isi. Lepas tu Malik Zabaniyah, seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga neraka, dihabaq kepada Allah, ya Allah, ada satu neraka tak ada penghuni lagi. Siapa tak duduk lagi? Yang paling teratas sekali, yang terkenal nama dia neraka Jahannam. Kita bahasa Melayu kalau Jahannam duduk di bawah, nah? Tapi neraka yang teratas sekali, yang paling dahsyat sekali, iaitu neraka yang Jahannam. Katanya tak ada orang lagi di situ, dan iaitu apinya putih, tiada ular dan tiada kala di dalamnya. Ingat lega, pokoknya neraka Jahannam, api dia warna putih, dalam dia tak ada ular, tak ada kala. Maksud dia tidak ada binatang berbisa. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, hei Malik Zabaniyah, bawa olehmu daripada umat Muhammad. Masya Allah. Rupa-rupanya neraka Jahannam yang tidak diisi lagi dengan mana-mana penghuni adalah dikhususkan oleh umat Muhammad yang mengerjakan dosa besar kepada neraka yang di atas itu. Dia suruh bawa main di kalangan umat Muhammad yang mengerjakan dosa besar. Disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita baca ni dalam satu hadis yang panjang, di mana satu pagi saya dah baca dari tu nak. Datang Saidina Abu Bakar As-Siddiq melihat keadaan Rasulullah yang begitu muram, lepas solat tak mau sembang dengan kawan, balik ke rumah menangis. Saat ni solat Zuhur, tak mau sembang dengan kawan-kawan, balik ke rumah menangis. Berikut-ikutlah sahabat, lepas Abu Bakar, ikuti dengan Umar, dipujuk berkali-kali hingga Saidina Umar kata, bagi tahu dekat aku, ya Rasulullah, siapa yang menyakiti hatimu atau menyakitimu, akan aku hukum dia dengan tangan aku. Rasulullah kata, tak ada siapa-siapa bagi sakit hati aku. Tapi aku tersentuh dengan satu perkhabaran. Khabar apa? Dia tak boleh cerita, dia menangis. Yang dikatakan Nabi berdiri sampai jatuh berlutut. Tangisan yang amat sangat. Maka ketika ini kata Saidina Umar Al-Khattab, kalau macam ni tangisan Rasulullah, panggillah Sayyidatina Fatimah sebagai pengubat luka lara dia ni. Panggil Fatimah. Sebab Nabi bukan sakit di luar, Nabi sakit di dalam. Jadi Fatimah Az-Zahra terkenal sebagai seorang puteri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak pernah sembunyi satu masalah pun daripada Sayyidah Fatimah. Maka ketika mana rumah Sayyidah Fatimah dikunjungi oleh Umar, Sayyidina Ali kebetulan ada itu, dipanggil. Sayyidina Ali ikut teman nak tengok awak lah, ayah menangis sangat ni. Bila mana masuk, Rasulullah tanya siapa dia di pintu. Kata Sayyidina Ali, aku ya Rasulullah. Siapa menemanimu? Fatimah. Baru dia bangkit sambil kesak air mata. Kata Fatimah radhiyallahu anha, kulihat pada wajah ayahku kelihatan kesan tangisan yang amat sangat. Kita tahu muka orang menangis, bengkak dan sembab.
No? Tangisan yang amat sangat. Lalu ditanya oleh Sayyidah Fatimah hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bercerita, semalam aku didatangi Jibril membawa perkhabaran tentang penghuni api neraka Jahannam. Mereka adalah di kalangan umatku. Itu yang dia menangis sangat-sangat tu. Neraka Allah Ta'ala sediakan 7 yang amat dahsyat sekali adalah neraka Jahannam. Rupa-rupanya neraka Jahannam itu adalah untuk umatku. Sebab itulah yang dia menangis sangat-sangat. Kemudian Jibril bercerita tentang sifat neraka Jahannam kepada Rasulullah. Okey. Kita baca dulu yang ni nah. Sebab yang ni memang bersangkut rapat. Ini adalah terjemahan daripada hadis yang panjang tu. Jadi dia kata di sini, dia kata, maka dibawa oleh Malik Zabaniah sekalian mereka itu berjalan yang kelam di dalam duri dan batu dan terlalu kelam ia. Berjalan itu daripada asap api neraka. Maka berkata mereka itu kepada Malik Zabaniah, apa sebab jalan ini terlalu kelam dan terlalu banyak duri? Maka berkata Malik Zabaniah kepadanya, inilah jalan kepada neraka. Kemudian Malik apabila diperintahkan untuk membawa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun bawa. Dalam perjalanan menuju ke neraka Jahannam itu keadaan yang gelap gelita. Ulama berkata, kenapa terlalu kelam? Padahal api dia warna putih. Api dia warna putih tapi suasana neraka cukup gelap. Kita panggil gelap pekat, gelap gelemat, gelap sungguh-sungguh. Dihalau ahli neraka itu dalam keadaan gelap. Kita kalau orang suruh berjalan dalam gelap, apa tak nampak. Tadi dia sebut di awal tadi, dia tak ada ular, dia tak ada kalajengking. Dia tak ada binatang berbisa. Tapi dia ada duri. Dalam kegelapan berjalan memang tak berkasut. Berpakaian pun tidak berkasut apatah lagi. Jalan tu dengan gelap gelita penuh dengan duri dan batu. Bukan batu sungai yang licin tu. Kita batu sungai yang licin pun kita tak berani pijak. Takut jatuh, tidak? Tambahlah kerikil tajam yang telah pun dimasak dengan begitu lama, dibakar dengan api putih hingga menjadi hitam. Kenapa dia bersifat hitam? Kerana terlalu panas. Kenapa neraka Jahannam bersifat hitam? Kerana ia terlalu panas. Berjalan dalam gelap, pijak benda panas, pijak benda tajam, Allahu Akbar. Sakitnya teramat sangat. Kita kalau pijak duri, bukan besar pun, halus saja duri. Bayangkanlah, jarum yang kita duk jahit baju tu bukanlah besar mana tu. Kalau tertusuklah di tapak kaki, terutama sekali di bahagian tumit. Kenapa? Tumit adalah tempat memikul beban yang amat berat. Berbanding hujung anak jari kaki. Betul tak? Sebab keseluruhan berat badan kita dipikul oleh tumit. Sebab tu orang kalau sakit, suka sakit tumit dulu tu. Kalau kata 100 kilo lah tumit tu duk bawa. Kesian kat dia. Kalau dia sakit pun patut. Lama dah dia duk pikul kita. Dan andainya bahagian tumit itu yang tertikam duri. Masya Allah. Sakitnya. Kan? Ini penceritaan yang Jibril cerita dekat Rasulullah. Rasulullah cerita pada sahabat. Maka diterjemahlah dalam hadis kitab Tanbihul Ghafilin ini. Dalam kegelapan tu menjerit, menangis ahli-ahli neraka. Awak gelap sangat jalani wahai Malik. Awak gelap sangat. Kenapa berduri? Kenapa berbatu? Maka dihalau mereka itu masuk ke dalamnya. Lagi masuk lagi gelap. Lagi masuk lagi gelap. Satu perjalanan yang tak diduga apa yang ada di dalam dia. Apa yang bakal dipijak. Masya Allah. Sakitnya bukan kepalang.
Kita kalau kita duk nampak pun kita boleh elak, kita elak, ni kita tak nampak. Kita hanya berserah. Lagi sakit lagi jalan, lagi sakit lagi jalan, nah, tak masuk lagi. Baru dalam perjalanan. Kata Nabi SAW, diheret, dihalau ahli neraka. Dalam perjalanan menuju ke neraka jahanam itu, tempoh dia 60 tahun. Jauhnya ya Allah. Kalau kita ditanya berjalan sampai ke dak lagi, orang kata 6 jam lagi. Duduk atas kereta, ada aircon. Kita nanti jadi orang mana? Allah, jauh lagi ke 6 jam lagi. Orang bagi duduk di atas kerusi yang ada tilam empuk. Orang buka aircon sejuk. Mengantuk boleh pejam. Lapar boleh makan. Dahaga boleh minum. Tapi bila diberitakan 6 jam lagi. Apa kata kita? Lambatnya, tak larat dah nak duduk. Betul tak? Ini dia bawa jalan dalam suasana yang gelap gelita. Berkasut pun tidak. Berpakaian pun tidak. Panas teramat sangat. Sakit menderita dengan azab. Tempoh perjalanan nak sampai ke neraka jahanam itu adalah 60 tahun. Allahu Akbar. Inilah di antara punca kenapa baginda menangis tersedu-sedan. Menangis terisak-isak bila memikirkan inilah perjalanan yang bakal ditempuhi oleh umat-umatku, ya Allah. Sakitnya mereka, ya Allah. Dia menangis bagi pihak kita. Seolah-olah baginda sendiri merasa kesakitan tersebut. Walhal diberitakan kabar gembira untuk baginda. Surga tempat baginda. Bersama-sama dengan para sahabat yang dekat dengan baginda. Sahabat al-awwalun was-sabiqun. Akan duduk bersama-sama dengan Nabi. Nabi tetap berasa kesakitan dan kesedihan tersebut kerana umat dia yang belum dia jumpa lagi. Maka lalu masuk mereka itu ke dalam neraka, maka berhentilah di sana sekira-kira dosa mereka itu. Masuk, di Jibril cerita lah, masuk dalam neraka, bila dah sampai, berhenti di sana. Maksud dia berhenti, tempoh penyiksaan yang bakal dilalui oleh penghuni neraka jahanam adalah mengikut dosa yang dia bawa. Kita tak tahu dosa yang kita bawa banyak mana. Kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, kita berdosa. Cuma banyak mana kita tak tahu. Dan selama tempoh itulah kita akan duduk menjadi penghuni di sana. Terus merasa azab dan siksaan yang amat sangat. Maka apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan keluar mereka itu daripada neraka, maka berkata Malik kepada mereka itu, hei yang sejahat-jahat kaum, engkau daripada umat siapa? Bila mana Allah Ta'ala kehendaki, makna dia Allah Ta'ala kehendaki ni sampai tempoh dia habis. Tempoh penyiksaan, contohnya seseorang itu diazab untuk tempoh 1000 tahun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Sajadah, sehari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia. Ada juga yang mengatakan sehari di akhirat bersama dengan 100,000 tahun di dunia. Tapi dalam surah Sajadah Allah Ta'ala sebut 1000 tahun. Alfasanatin mimma ta'udun, kata Allah. Perumpamaan kiraan hari di dunia dengan kiraan hari di akhirat, alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat, di dunia, alfasanah. 1000 tahun. Mengikut perkiraan dunia kamu. Kita baru hidup berapa tahun? Pun kita rasa lama dah kan? Baru berapa tahun kita hidup? Bermakna kalau ikut perkiraan di akhirat, kita ni hidup tak sampai sejam lagi pun. Ikut perkiraan akhirat. Tak sampai sejam lagi. Pun kita dah rasa lama. Masya Allah, bagaimanakah siksaan yang bakal dilalui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan kabair. Kabair ini
pelaku dosa-dosa besar. Kita dah baca dah tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa besar yang paling utama apa dia? Syirik. Syirik. Barang siapa pernah melakukan kesyirikan, pernah mengharap kepada makhluk selain daripada Allah, pernah minta bantuan kepada makhluk selain daripada Allah, banyak-banyaklah bertaubat taubatan nasuha, kerana sesungguhnya kita bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Keadaan ini, dia kata dalam tempoh ni selepas habis menjalani tempoh penyiksaan, kemudian Allah Ta'ala berseru kepada Malik Zabaniyah, orang ni dah habis, boleh bagi dia keluar. Sampailah waktu-waktu yang ditetapkan. Disebutkan di dalam kitab kita, Malik Zabaniyah ni dia pergi tanya dulu. Ketika mana dikehendaki mengeluarkan penghuni neraka, maka berkata Malik Zabaniyah kepada mereka itu, wahai sejahat-jahat kaum. Orang yang paling jahat dia panggil. Hampa ni daripada umat siapa ni? Dia tak tahu kata daripada umat Muhammad. Hampa ni mai daripada umat siapa ni? Kerana dia kata, mereka itu, maka sahut mereka itu, kami sekalian daripada umat Quran. Sahut penghuni neraka yang telah tamat tempoh, kami ni daripada umat Quran. Siapa dia sebut umat Quran? Dan lupa mereka itu akan menyebut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sebab huru hara panas neraka. Lupa nak sebut nama Muhammad. Lupa dah. Punya siksa. Punya sakit, punya siksa. Tempoh yang begitu lama. Sehingga terlupa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ini jangan lupa, dia ulang berkali-kali. Rasulullah ulang berkali-kali. Andai kamu tak pandai nak berzikir apa-apa, memadailah dengan berselawat ke atasku. Kerana asbab daripada pintuku, kalian akan ke surga. Pintu dia adalah selawat. Bimbang kita terlupa nak sebut nama dia. Punya sakit sampai hilang ingatan. Tapi boleh sebut kami umat Quran. Maka berkatalah Malik Zabaniyah, tiada diturunkan Quran itu kepada Nabi yang lain melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata hampa ni umat Quran, bermakna Quran ni tak turun kepada lain selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah penghuni neraka ini mendengar satu nama yang terbit daripada Malik Zabaniyah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mendengar mereka itu Malik menyebut Muhammad, maka berkata mereka itu pula, baharulah ia tahu akan Muhammad. Baru tahu, ya Muhammad, ya kami umat Muhammad. Ya kami umat Muhammad. Barulah bersahut-sahutan penghuni neraka menyebut, ya kami umat Muhammad. Baru nak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selama siksaan itu menyebabkan mereka hilang ingatan. Nak sebut nama pun tak ada dah. Kita andaikan mak ni dia bukan anak ramai pun. 3-4 je. Tapi kalau dia tengah marah, dia akan sebut nama semua anak. Dia nak sebut satu tu. Dia nak panggil, tapi dia panggil ni. Dia punya marah sampai hilang kata-kata dia nak berkeluar tu. Sampai dia lupa nak sebut nama kita. Disifatkan ahli neraka ini terlalu azab, pedih, sakitnya amat sangat sampai hilang kata-kata dia nak sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Malik Zabaniyah sebut, ya, itulah dia. Kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah pakat-pakat sahut menyahut ahli neraka. Dengan demikian itu kerana siksa yang amat sangat atas sekira-kira amalan. Dan apabila berseru mereka itu, hei api, janganlah engkau makan muka kami. Okey. Kita kembali kepada cerita tadi. Bila dikatakan sedemikian, kami umat Muhammad tanya Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah tanya kepada penghuni neraka.
Umat Muhammad ni umat yang diturunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ni banyak cerita tentang azab siksaan. Banyak sekali cerita. Kita baca tak? Kita baca Quran. Hari-hari kita baca. Kalau kita sampai ke azabun syadid, azabun alim, itu cerita pasal neraka lah. Ha? Jadi cerita tentang kekal di dalam neraka dengan azab yang amat pedih. Dengan azab yang amat siksa. Kita faham. Itu neraka. Cuma hati kita rasa tak berapa nak takut. Lalu ditanyakan oleh Malik Zabaniyah. Ini dalam surah Allahumma salli alaihi wasallam. Surah Mulk. Nah. Kan dia tanya nah. Ketika mana ulqiya fiha, ketika mana dilontarkan faujun, manusia itu di kalangan umat Muhammad dilontarkan faujun. Apa maksud faujun ni? Sekelompok demi sekelompok, sekelompok demi sekelompok. Khazanatuha, khazanah. Ini ahli-ahli neraka itu dilemparkan ke dalam neraka. Malik nanti tanya, Malik Zabaniyah, alam ya'tikum nadhir. Hampa ni tak mai ke hampa peringatan? Hampa ni tak baca ke peringatan? Hampa ni tak dengar ke peringatan? Alam ya'tikum nadhir. Itu kalam Malik Zabaniyah. Betul tak surah Mulk? Sambung Ustaz, apa jawab? Apa jawab penghuni neraka? Qalu bala. Betul tak? Jawab penghuni neraka yang dilemparkan, dia kata faujun. Sekelompok demi sekelompok itu mereka akan menjawab bala. Ya, sampai. Bahkan ya qad ja'ana nadhirun mubin. Sesungguhnya telah sampai kepada kami. Sampai. Okey, kita menjadi saksi pagi ni. Sampai tak apa Rasulullah bawa main? Sampai tak? Baca Quran tak? Baca. Faham? Faham jugalah sikit-sikit bila kita baca tafsiran dia. Ada cerita tak dalam Al-Quran tentang azab yang pedih? Saksikan. Ada tak? Kita akan menjawab depan Allah nanti. Ha? Qad ja'ana nadhirun mubin. Itu kata kita. Sesungguhnya telah sampai kepada kami nadhir. Nadhir ni apa? Peringatan yang amat nyata. Sampai dah kat kami. Ha? Kami dengar dah cerita tu. Kami baca dah kisah-kisah ni semua. Tapi pakailah benar. Betul tak? Kami dustakan. Waqulna. Dah lah lepas dustakan. Lepas tu kami kata pula apa? Tak baca lah Ustaz. Setan semua hafaz surah Mulk ni dah. Lepas malu ni. Manazzalallah. Allah Ta'ala bukan buat turun main kat kami. Ini yang kita selalu rasa. Bila kita baca dalam Al-Quran tentang azab neraka, kita rasa, aku tak kena kot. Sebab tu kita rasa tak berapa nak takut. Tapi kita kena letakkan diri kita di tempat tu, baru kita rasa takut. Manazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Pasal apa perempuan tak boleh sambung surah Mulk ni? Setan perempuan hafal. Ataupun lancar sebab saya tebuk di tengah, betul tak? Nah, saya tebuk di tengah jadi tu. Okey. Tapi tahu kan? Kan nak tidur, dia di antara pengawal peribadi kita yang menjaga kita ketika mana kita tidur. Dan seandainya ditakdirkan kita mati, dialah yang akan teman kita di alam barzakh, yang akan tolong jawab soalan Munkar dan Nakir. Dan dia juga dengan yang akan jawab soalan Malik Zabaniyah nanti. Ya? Jadikanlah dia sebagai air minuman kita. Bukan baca kat air ambuh lepas tu minum saja. Tapi air minuman ni yang dibaca setiap kali. Pejam pun boleh baca, selek pun boleh baca. Berbaring pun boleh baca, duduk pun boleh baca, berdiri pun boleh baca. Nah, berjalan pun boleh baca. Makna dia, jadikanlah ia sebagai darah daging kita. Dia di antara pengawal peribadi yang paling ampuh, yang Allah Ta'ala lantik
menjadi raja mengawal kita. Sebab tu nama dia Mulk. Surah Mulk, orang tua-tua dulu panggil surah Taba. Kan? Jangan pernah lupa untuk beramal dengan dia. Kalau tak boleh baca di mulut, ikutilah di hati kalau ingat. Sebab apa? Jawab ahli neraka macam ni kan? Main. Tuan tak main kat kami. Malik Zabanah tadi tak sampai ke dekat hampa? Sampai. Tapi kami ingat. Fakadzabna wa qulna. Kami kata. Manazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kami kata benda tu bukan nak kena dekat kami. Kena kat Colin. Kata Malik Zabani, hampa ni tak lain tak bukan dalam kesesatan yang amat nyata. Dia kata. Dan keadaan ini bila dengar kembali kata siapa yang tukang sampaikan kat kita ni? Rasulullah lah. Rasulullah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Ingat Al-Quran yang ada di tangan kita, Al-Quran yang menjadi milik kita hari ini bukan kita buat nah. Tapi datang daripada kalam Allah. Dibawa datang melalui lidah Nabi SAW. Jadi Nabi sampai tak kat kita? Sampai. Dia akan tanya, sampai tak seruan aku kepada kamu? Sampai ya Allah. Cuma kami ghafil. Kami lalai. Kami lalai. Seruan sampai. Panggilan sampai. Cerita sampai. Kami lalai ya Allah. Mengaku. Hari ini kita mengaku siap-siap. Kadang-kadang kita rasa takut yang amat sangat. Kadang-kadang tak rasa apa. Kadang-kadang baca Quran sekadar baca semata-mata langsung tak ada rasa kegerungan dalam diri kita dengan alasan aku tak faham. Dan bila aku tak faham, aku tak cuba ambil faham cerita-cerita yang dibawa datang melalui kisah-kisah Al-Quran. Baik, penghuni neraka ini ketika mana mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Ali ketika mana penghuni neraka mendengar daripada kalam Zabaniyah mengatakan hampa ni kalau dah kata ada Quran bermakna hampa ni umat Muhammad. Ya kami umat Muhammad kata penghuni neraka. Sampaikan salam kami kepada Muhammad. Masing-masing mengirim salam. Hari ini kita kirim tak? Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah kiriman salam kita kepada Nabi SAW. Hingga sampai ke dalam penghuni neraka pun, baru teringat nama, baru tahu. Oh kami umat Muhammad. Sampaikan salam kami kepada baginda. Rupanya selama hayat kita ni, kita selalu berkirim salam pada baginda. Yang kita berselawat. Ada yang selawat 100 kali. Ada yang selawat 10 kali. Ada yang selawat 1000 kali. Ada yang selawat 40,000 kali. Ada yang selawat 50,000 kali. Dia adalah antara amalan sehari-seharian dia. Ada yang setiap patah-patah bicara dia sentiasa diiringkan dengan selawat. Sebab apa? Inilah antara puncanya. Mengambil syafaat baginda ketika mana berada dalam neraka. Bahkan kita ini diakui setiap yang berdosa itu pasti akan disiksa. Mengikut tempoh penyiksaan dia bergantung kepada amal jahat yang dia buat. Jadi bila dah nak panggil keluar mai tu, barulah tanya, hang ni mai daripada siapa? Aku mai daripada Quran. Kalau Quran hang umat Muhammad. Kata Zabani, aku tak tahu kata hampa ni umat Muhammad. Aku tak tahu. Kalau macam tu sampaikan salam kami kepada baginda. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu yang ada umatnya sedang disiksa. Kata baginda SAW, aku dihilangkan ingatan. Walhal Jibril cerita dah ke Rasulullah. Peristiwa ini diceritakan sendiri oleh Jibril kepada Rasulullah. Allah akan hilangkan ingatan Rasulullah ketika mana umatnya dihantar ke neraka. Jadi Malik Zabaniyah ni menangis. Ceritanya kata Sayyidina Ali, Malik Zabaniyah menangis dulu. Aku tak tahu selama aku sedang menyiksa adalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila berseru-seru mereka itu, hei api janganlah engkau makan akan muka kami kerana bekas sujud bagi Allah Ta'ala di dalam dunia. Rupanya umat Muhammad yang dibakar dalam neraka ini, yang disiksa dalam neraka ini orang yang sembahyang. Kan Allah Ta'ala sebut fawailul lil musalli, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum yura'u, yakni orang yang sembahyangnya yura', menunjuk-nunjuk dekat orang. Dia saja yang rajin bersolat, dia bersolat kerana orang, dia selalu bercerita, dia tak tunjuk dia cerita bagi orang tahu, kalau dia tak cerita orang tak tahu. Ni yura', dipanggil yura' atau dalam bahasa masdarnya riya'. Wa yamna'unal ma'un, dan yang menegah mereka itu daripada orang-orang melakukan kebaikan. Inilah yang dikatakan. Dia kata kepada neraka, hai api jangan kau bakar wajahku ini kerana aku pernah sujud. Ditilik apabila memakan akan api akan mereka itu. Tak makan di muka. Maka berkata, hei Malik, orang yang celaka daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik kata, wahai orang yang paling celaka. Yang kita kata wail tu, wail tu maksud dia celaka. Di mana sekarang kalimatut thayyibat yang kamu sebut di dalam dunia? Mana dia kalimah thayyibat? Untuk orang yang bersolat, dia ada kalimah thayyibat ataupun kalimah thayyibah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka berkata segala mereka itu penghuni neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau betul hampa umat Muhammad, kata Malik Zabania, buktikan mana dia kalimah thayyibat hampa. Contoh dia, mana dia syahadah hampa. Sebab syahadah umat Muhammad tak sama dengan syahadah umat terdahulu. Umat terdahulu syahadah mereka tak ada Muhammadur Rasulullah. Sebab mereka ikut Nabi-Nabi yang bersama dengan mereka. Kita umat Muhammad, syahadah kita ada dua. Satu la ilaha illallah. Yang kedua Muhammadur Rasulullah. Lepas tu kita kata dua kalimah syahadah. Jadi Malik Zabari nak bukti sebelum dia bawa khabar itu kepada Rasulullah. Dan ini bagi bukti kata hampa ni umat Rasulullah. Iaitu dengan kalimah apa? Kalimah thayyibah. Mana dia kalimah thayyibah? Maka berkatalah ahli neraka, inilah kalimah kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, maka dengarlah suara itu kepada telinga Siti Fatimah. Macam mana dia make pendengaran ini kepada telinga Siti Fatimah? Kenapa kepada Fatimah, tidak Aisyah, tidak Maimunah, tidak Zainab, tidak Ummul Kalsum, tidak Ruqayyah, tapi kenapa Fatimah? Baik. Fatimah ini adalah penghulu surga. Penghulu surga. Bagi para wanita, Fatimah adalah penghulu. Yang mana ketika hayatnya hanya ada dua pasang pakaian. Satu pasang dikenakan ketika mana keluar mencari ayah di luar rumah. Dia bila dia susah hati, dia dengar ayah dia disakiti, dia akan keluar. Dan pakaian itu dilihat bertampung 30 tampungan. Kita baju koyak sikit je kita tak pakai dah, kan? Kadang-kadang kita serika baju. Serika kita terlampau panas, dia termakan baju sikit. Berlubang sikit saja. Kita dah tak pakai. Apatah lagi kita nak tampung. Dulu-dulu orang rajin dia tampung baju dah. Lah ni susah nak cari orang tampung baju dah. Sikit aja punya kerana terus tak pakai. Dia kata reject dah baju tu. Berlubang. Kadang kena percikkan api. Berlubang. Tak pakai dah. Sayyidatina Fatimah ada 30 tampungan yang dilihat oleh Sayyidina Umar ketika mana dia lalu di depan Sayyidina Umar waktu dia nak pergi ke ayah dia ni. Kan Umar pergi panggil dia apa? Nampak dia keluar. Dia keluar dengan pakaian yang besar dia pakai.
bertampung 30 tampungan. Bukanlah dia kira, makna dia lebih ditasayahkan oleh sahabat lain. Kami kira pakaian dia. Dia ada 30 tampungan. Cuma kata Saidina Umar penuh dengan tampungan. Dia keluar pergi dekat ayah dia nak. Tu ni ayah dia boleh cerita kisah hadis ni. Jadi Saidina Ali cerita balik dekat kita ni, hadis yang kita baca hari ni. Dan Sayyidatina Fatimah itu yang mempunyai pakaian yang penuh dengan tampungan itulah yang akan menjadi penghulu surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wanita hebat. Nah, siapa dia? Dia kata anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Fatimah kepada Rasulullah. Dia dengar suara tangisan, sayup-sayup, walhal jauh jarak di antara neraka Jahanam dengan syurga 500 tahun perjalanan. Jauh sungguh. Tapi Allah Ta'ala itu maha pengasih. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Ya Hanan yang kita berdoa. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Pernah dengar ada doa tu? Doa tahlil kan? Ya Hanan, wahai Tuhan yang maha pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim tu pengasih, penyayang juga. Tapi Ya Hanan ni, kasih sayang Allah ini bukan sekadar di dunia, bahkan sampai akhirat, bahkan daripada neraka, masuk sampai ke surga. Hanan. Pernah dengar orang nama Hanani? Paling pengasih. Paling pengasih. Ya Manan, kasih sayang Allah ini tak pilih bangsa, tak pilih keturunan, tak pilih latar belakang. Kasih sayang Allah ini meliputi segala kasih. Tu Hanan Manan tu nah. Ya Badi'as Samawati wal Ard. Wahai kekasih kepada kekasih yang tidak ada perbandingan langit dan bumi. Memang tak ada dah. Kasih Allah itu tidak ada perbandingan langit dan bumi. Itu di antara ucapan ahli-ahli neraka bila dengar nak sebut nama Allah. Kemudian Sayyidatina Fatimah ni sampai kepada pendengaran, rupa-rupanya yang sedang dirintih itu adalah penghuni neraka. Dia terus mencari ayah dia. Nikmatnya syurga, nikmatnya Jannatul Adn tajri min tahtihal an. Jannatul Adn ini satu syurga yang penuh dengan nikmat. Tempat ulang alik Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah yang berada di Jannatul Firdaus. Dekat dia dengan ayah. Rasulullah duk bayang dia jalan kaki jauh mana. Ahli syurga ni dia kata nak pi terus bawa pi. Dia kata nak berjalan tak payah tok langkah. Terus sampai. Dia kata nak makan terus jadi. Jadi bila dia pergi kepada ayah dia, dia mengata ia mendengar suara umatnya dalam nerakanya. Ya ayah, dia kata, aku dengar rintihan, aku dengar tangisan di kalangan umatmu dalam neraka. Mereka berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku dengar kalam thayyibat ini daripada mereka. Kemudian mereka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril alaihi salam, pergi olehmu engkau kepada Malik. Katakan olehmu kepada Malik, suruh buka pintu neraka Jahannam. Kata Allah, wahai Jibril, hampir dekat Malik. Allah Ta'ala tak lepis sendiri ke? Bahkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman ketika itu sampai kepada Zabaniyah. Tapi Allah Ta'ala nak cerita. Aku suruh Jibril, walaupun Jibril itu hanya utusan di dunia, bahkan dia juga akan menjadi utusan sampai kiamat. Berulang alik Jibril. Hampir ke neraka Jahannam. Kata kepada Malik Zabaniyah, suruh buka pintu. Maka engkau lihat apa-apa yang disiksa oleh api neraka. Hampir tengok siapa yang kena siksa lagi dalam api neraka. Maka pergilah Jibril pada ketika itu jua. Sampailah Jibril kepada neraka. Maka berkata isi neraka. Setengahnya adakah kamu merasai angin yang baik? Ke Jibril sampai. Apabila Jibril sampai ke neraka. Maka berkata ahli neraka. Hampa rasa ada angin baik? Pasal apa? Neraka slow sikit api. Bukan padam. Perlahan api. Apa rasa macam lega tak sikit? Seolah-olah itulah perkataan. Apa rasa ada angin baik ke sikit?
Kurang sikit ke penyiksaan yang dia rasa? Maka berkata setengahnya, na'am, ya, rasa lega sikit ni. Dia tak marak sangat, rasa lega sikit. Kita kalau panah ni meletik-letik punya panah. Cuba tutup kipas ni. Apa jadi? Oh, tak nak habaq lah. Kita ni benda buat kipas lagi. Ha? Maka berkata dilihatnya ada seorang lalu hebat dan bercahaya. Maka berkata sekalian mereka itu, siapa engkau ini? Maka berkata Jibril, akulah Jibril, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata sekalian mereka itu, ya Jibril, kami minta tolong tuan hamba persampaikan salam kami kepadanya. Adalah kami di dalam dunia membaca selawat akan dia dan kami minta syafaat pada hari ini bahawa engkau sampaikan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau kata kepadanya bahwasanya engkau ya Muhammad talazzat fil jannah. Engkau Muhammad sedang berlazat-lazat di dalam surga. Ini satu cerita lagi di mana dia sebut bila dia nampak pasal apa angin rasa lega sikit, elok sikit, kenapa neraka menjadi perlahan apinya. Kami nampak ada satu makhluk yang lalu melintas. Wajahnya bercahaya sebab tu neraka slow api. Ada angin sejuk sikit, lega katanya. Siapa dia? Tanya siapa? Dia abang aku Jibril. Oh Jibril. Kita pernah dengar Jibril? Pernah dengar. Ha? Ini untuk ahli yang pernah dengar Jibril. Pernah bersujud kepada Allah. Selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Ha? Ni orang hebat dia berkata. Wahai Jibril. Hang jumpa dah Muhammad. Kalau jumpa Muhammad, sampaikan salam kami kepada baginda. Katakan kepada baginda, kami umat dia, ketika hayat kami selalu berselawat dekat dia. Minta nak suruh sampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita sampai nak, kita sampai. Bahkan kita berebut-rebut cari dia. Dan Jibril akan sampaikan. Jibril akan membawa salam kita menemui Nabi SAW yang mana disebut talazzat fil jannah. Satu makhluk yang sedang berlazat-lazat dalam syurga. Kenapa Nabi diberikan kelazatan dalam syurga? Sebab Nabi tak pernah rasa lazat di dunia. Tak pernah merasa kelazatan. Dan segala umatnya di dalam neraka. Sedangkan umat dia dalam neraka hampir habis Ustaz. Menanggung siksa tiada tertanggung. Sakit sangat ni dia kata. Tiada tertanggung oleh kami. Maka berjalanlah Jibril kepada Allah Ta'ala. Maka sebab Jibril, ya Tuhanku, engkau jua yang berlebih tahu akan hambamu dalam neraka. Dia tak mana cerita banyak, dia kata. Hang lagi tahu ya Allah. Maka berkata Allah, ya Jibril, sampaikan olehmu akan salam mereka itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah Jibril dengan segera kepada Muhammad, dan iaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam khemah daripada lu'lu' yang putih, dan baginya itu 4,000 pintu daripada emas. Ini sifat khemah. Kita bayangkan khemah yang kita duk buat tu. Khemah yang Nabi duduk itu daripada lu'lu', lu'lu'an mansura, permata yang berwarna putih. Dan pada khemah itu ada 4,000 pintu. Khemah 4,000 pintu. Bukan rumah, khemah. Masya Allah. Dan dia kata, setiap pintu itu daripada emas. Dan daripada kanannya Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh. Dan pada pihak kirinya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ismail. Dan segala sahabatnya yang berkeliling mereka itu. Dan beberapa, saya punya hilang lah. Saya punya hilang ni, kalimah. Kitab saya ni, semut makan. Dulang. Okey. Dan beberapa dulang yang berisi makanan di hadapannya.
Nabi duduk dalam khemah. Khemah tu ada 4,000 pintu. Setiap pintu itu daripada emas. Nabi diapit di sebelah kanannya oleh Nabi Adam dan Nabi Nuh. Di kiri Nabi Musa dan Nabi Ismail. Dan segala sahabat duduk keliling Nabi SAW. Mereka itu sedang menghadapi hidangan. Itu yang kata berlazat-lazat lah. Hidangan pula dia kata yang berisi makanan. Dan di hadapannya, dan Nabi, di hadapan mereka itu ada makanan. Dan Nabi SAW, Nabi Allah Daud membaca Zabur. Ni kata. Tu dengar Nabi Allah Daud membaca Zabur. Dikatakan Zabur yang dibaca oleh Nabi SAW, kita baca dalam Al-Quran. Zabur ni pernah ditunjukkan sekali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Datangnya Zabur, Nabi kata, aku tak faham membaca. Kan Nabi tak boleh baca. Pendengarkanlah bacaan kepadaku. Kata malaikat Jibril, yang pandai membaca Zabur, yang paling lunak suaranya, yang paling merdu suaranya adalah Nabi Allah Daud. Kemudian Nabi SAW minta izin kepada Jibril nak dengar sekali bacaan dia. Teringin sungguh nak dengar. Dah kata sedap sangat ni, sedap macam mana tu. Kata Jibril, andainya Daud itu berlagukan Zabur, maka pohon-pohon akan ikut bertasbih. Bukit bukau akan ikut bertasbih. Burung-burung yang berterbangan akan ikut bertasbih. Angin yang bertiup akan berhenti. Punya sedap. Cerita ni cerita dalam Al-Quran ni. Dan Rasulullah minta kepada malaikat Jibril nak dengar sekali ketika hayat di dunia bagaimana Zabur itu dialunkan oleh Nabi Allah Daud. Maka dengan izin Allah sampai. Rasulullah diberi peluang untuk mendengar alunan yang dibawa oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW kepada sahabat, apabila aku diperdengarkan, dibuka hijab pendengaran aku hampir-hampir hilang nyawa. Punya sedap rasa macam nak mati. Hampir-hampir hilang nyawa, punya sedap. Hilang, tenggelam dalam kelunakan suara yang Allah Ta'ala bagi. Mukjizat terbesar Nabi Allah Daud alaihissalam, yakni kemerduan bersuara. Masya Allah. Dan di antara Nabi yang paling awal dijemput di dalam surga untuk mengalunkan bacaan adalah Nabi Allah Daud. Sebab Nabi suka sangat-sangat pada alunan Nabi Allah Daud alaihissalam. Kita teringin tak dengar? Teringin tak? Teringin kan? Ada peluang tak? Ada tak? Ada, insya-Allah. Ada peluang, insya-Allah. InsyaAllah, andai diberi peluang, ya Allah, jemputlah kami untuk sama-sama duduk di dalam majlis yang ada Rasulullah, yang ada para Nabi Allah, yang ada para sahabat, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan yang dekat-dekat dengan mereka. Ada peluang tak? InsyaAllah ada, InsyaAllah ada peluang. Jadi, itulah yang dikatakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung nanti bulan depan yang mana lepas tu depan nanti panggil siapa pula. Dijemput Nabi Allah Daud untuk membaca Zabur. Tanda kat situ. Naiklah Nabi Allah Daud membaca Zabur. Saya punya kalam mungkin lari sikit tapi makna sama dengan Hak Rumi tu. Saya nak baca Hak Rumi, catatan pula kurang. Dapat tak? Jumpa tak? Jumpa tak? Kak Ida baca Sat, kalam tu kawan. Okey, kalau kitab saya kata dan Nabi Allah Daud membaca Zabur. Itu kitab saya. Dan Nabi Allah Daud membaca Zabur. Tanda kat situ. Tanda tulis tarikh. Hari ni 6 bulan kan?
6, 5. 5/6. So yang 6 tu. Kontak kata saya mati 6 bulan, saya dah kata hari ni ya. 5 bulan lah. Tu 5/6. Okay, insyaAllah nak. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Allahu Akbar, takutnya baca no. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'as samawati wal ard. Ada apa no? Alhamdulillah. Kalau tak ada apa, saya anggap faham. InsyaAllah no. Faham penceritaan Allah Ta'ala ni. Jibril yang tukang cerita no. Jibril yang tukang cerita kepada Rasulullah. Rasulullah cerita kepada Fatimah dan Ali. Dan Sayyidina Ali cerita balik dekat sahabat lain. Sahabat lain terjemahkan sampailah kepada kita hari ni. Dan pagi ni kita sama-sama baca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bertuahnya kita no, bertuah sungguh andai kita dapat baca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita tak sampai. Pasal apa tak sampai? Pasal tak mengaji. Kami tak pernah dengar pun cerita ni. Pasal tak mengaji, macam mana nak dengar? Bila hang mengaji, hang dengar lah. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada dah no? Okey, kalau tak ada, Alhamdulillah dah. Syukur kita kepada Allah yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Oleh itu, mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada nifaq, sifat munafik. Dan sucikanlah hati kami daripada amalan riya. Dan sucikanlah lidah kami daripada pendustaan. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli-Mu. Jadikanlah kami di kalangan ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ahli di kalangan para syuhada. Jadikanlah kami di kalangan ahli para anbiya wal mursalin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Jadikanlah kami insan yang benar-benar bertaubat. Sucikanlah kami seperti mana Engkau mensucikan hati para solehin. Ya Allah, dekatkanlah kami dan ahli keluarga kami seperti mana Engkau dekatkan isi dengan kuku kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuhkanlah rasa cinta kami, rasa rindu kami kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab yang demikian itu, kami layak memiliki syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di sana nanti. Ya Allah, andai Engkau takdirkan kami dan ahli keluarga kami mati, maka matikanlah kami sebagai pemilik syuhada. Mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Bila saya kata taqabbalallahu minkum, Allah Ta'ala terima semua doa-doa kamu. Jawab balik kat saya, tu sedekah kat saya balik. Taqabbalallahu minkum. Tak dengar. Minna wa minkum. Dekat kami, dekat hang juga. Bila saya sebut taqabbalallahu minkum, saya berdoa untuk sekalian yang ada di sini. Kemudian perempuan jawab minna, kat kami, wa minkum,
kat hang juga. Maksud dia, sedekah balik doa tu kat saya. Kemudian kita sama-sama jawab, taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah doa kami ni. Itu di sebalik perkataan taqabbalallahu minkum. Saya minta sedekah dekat perempuan, tolong sedekah dekat saya doa. Hadiah paling teristimewa ialah doa. Hadiah paling besar sekali adalah doa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Hari ni hari cuti. Sanggup luangkan sedikit masa cuti ni dah. Korbankan masa cuti hanya semata-mata nak belajar. Terima kasih dan tahniah. Wallahu a'lam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.